Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para pensyarah. Saya dan ahli kumpulan saya hari ini akan membentangkan persembahan iaitu subjek pendidikan kesihatan dan reproduktif PKS 303. Ini adalah ahli kumpulan saya pertama. Saya Muhammad Aiman Najmi bin Muhammad Arif. Ahli kumpulan saya yang kedua. Saya Nur Azinawati binti Muhammad Najmi. Baiklah, kumpulan kami akan membentangkan tentang penyalahgunaan bahan yang hangat di Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Aiman Najmi dalam Bulletin TV3. Tajuk utama hari ini iaitu kes penagihan dadah di negara kita menunjukkan peningkatan sebanyak 27% dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini, iaitu kepada 118,920 penagih berbanding 93,534 yang dicatatkan dalam tempoh yang sama tahun lepas. Trend peningkatan penagihan dadah ini dilihat semakin merisaukan dengan lebih separuh daripada jumlah tersebut ialah terdiri daripada kalangan belia. Berdasarkan trend penyalahgunaan bahan terlarang itu dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ini, penggunaan dadah sintetik dilihat lebih tinggi berbanding dadah organik. Perlis, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu antara negeri yang mencatatkan nisbah tertinggi bagi setiap 100,000 penduduk terlibat dengan masalah penyalahgunaan, manakala Selangor mencatatkan jumlah penagih tertinggi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Harmoni. Baiklah, bersama saya Nur Azinawati yang sedang bersiaran terus dari Taman Mawar yang terletak di Kedah. Seperti mana yang kita tahu, isu penggunaan bahan terlarang merupakan isu yang umum diketahui oleh seluruh masyarakat. Jadi di sini saya akan menemu ramah atau menemubual seorang penduduk yang berada di Taman Mawar ini. Baiklah, Cik Nurin, boleh anda ceritakan tentang apa yang anda tahu mengenai bahan terlarang dan ceritakan serba sedikit mengenai ini. Okey, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya penduduk Taman Mawar ni. Saya Nurin Nabiha. Sedikit sebanyak yang saya tahu tentang penyalahgunaan bahan ni, dia dapat didefinisikan sebagai bahan ataupun suatu perkara yang dia salah untuk kita ada ataupun keluar masuk dalam negara oleh yang termasuk dalam undang-undang kita lah. So macam penyalahgunaan bahan ni dia boleh ada dalam bentuk macam cecair, chemical, semua tu lah, macam dadah semua tu. So macam maksudnya kalau kita ada macam kita memang salah lah di sisi undang-undang. Terima kasih Cik Nurin. Baiklah, itu saja temu ramah atau temu bual kita pada hari ini. Sekian saja daripada saya yang sedang bersiaran terus dari Taman Mawar. Okey, baiklah. Hari ini kumpulan kami akan mempersembahkan isu-isu berkaitan penyalahgunaan bahan terlarang berdasarkan 3 situasi, iaitu pilkoda dan mahasiswa, ketum dan golongan B40, GAM dan juga pelajar. Kita sering dengar bahawa isu penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja dan lebih lagi mahasiswa dan juga mahasiswi MTA. Persoalannya, mengapakah mereka mengambil jalan tersebut? Baiklah, antara faktor pelajar mengambil dadah di tempat belajar tak kira di MTA ataupun MTS, mereka ni sering mengambil kerana mereka akan mengalami tekanan lagi macam tekanan akademik lah, iaitu tekanan emosi serta kesedaran. Sebagai contoh, pelajar-pelajar dekat MTA ataupun MTS ni, mereka akan alami musim iaitu hektik month ataupun macam bulan ataupun di musim bulan dengan hantar tugasan mereka oleh usia mereka. So hal ini demikian kerana untuk berjaya dalam pengajian universiti, terutamanya dalam kursus yang berisi tinggi, ini menyebabkan setengah pelajar dia akan mengambil jalan yang pintas lah, iaitu mengambil dadah. So dalam masa yang sama, masalah-masalah mental ni seperti kerana kecemasan dan kebingungan boleh menjadi pendorong untuk penggunaan dadah sebagai cara untuk
diorang mengatasi masalah mental diorang lah. Selain itu, masalah keuangan juga boleh dialami oleh pelajar. Jadi kita tahu kalau duduk dekat IPTA ni, kita akan menggunakan wang ringgit yang banyak untuk mencari hidup kita lah. Contohnya pergi bayar yuran, buku semua tu, dan makanan. So dalam masa ini sekarang pelajar akan mengambil data untuk menggunakan diri mereka. Lagi-lagi macam dalam golongan daripada pelajar golongan berhenti. Okey, jadi bolehkah awak kongsikan contoh atau jenis dana yang sering para pelajar ambil dan apa kesan pengambilannya? Seperti ini, itu dia ada gambar yang kira berupa yang mengandungi campuran metafamina dan kefina. Ia dahulu dikenali sebagai yaman dalam bahasa Thai, iaitu dalam hidup. Jenis dana ini popular dalam kalangan pelajar kerana ia dilewati dengan harganya agak murah lah. Seperti yang kita tahu, pil ini dia mudah didapati dan ini di kawasan kampung. Seperti yang kita tahu juga, pil ini dia agak bebas satu produk popular lah dekat Pantai Timur yang macam dekat Kelantan tu. So, antara kesan apabila kita ambil pil ini adalah perpetitions, iaitu pil ini dia boleh menolong seseorang itu bertindak dalam jangkaan perasaan yang tidak berubah dan berpeluh. So dalam hal itu, kesan yang lebih teruk iaitu stroke, kerana pil ini dia boleh pecahkan saluran hingga seseorang itu tidak jelasan bercakap, dan paling teruk diorang boleh akibatkan kematian. Seterusnya keadaan persen iaitu keadaan yang menggunakan fikiran seseorang. Sebagaimana kita tahu, student ni bila dia macam tengah alami stres ataupun macam kadang-kadang orang boleh nak alami depresi, diorang akan ambil jalan pintas juga lah. Jadi diorang ambil jalan depresi ni, iaitu jalan yang menyenangkan. Tapi dalam jangka masa panjang ni, depresi ni boleh membawa kepada perubahan emosi yang teruk ataupun kebimbangan iaitu anxiety dan kemurungan yang semakin meningkat lah. So dari depresi ni dia boleh menjadi kecederaan meningkat kepada orang kedalaman kita. Jadi, bagaimana cara atau langkah para pelajar ini untuk mengelakkan diri daripada gejala dana? Sebagai seorang pelajar, kita ni mesti tahu macam mana nak susun jadual kita daripada A sampai Z. So macam kita ni kena bijak lah, antaranya bijak dalam menguruskan jadual masa untuk pengajian, aktiviti sosial dan berehat. Ini kerana pengurusan masa yang baik dapat membantu mengelakkan penumpukan tekanan. Yang kita tahu, KIPT ini memang menawarkan juga pelibatan konseling. Pelajar boleh berbincang dengan konselor untuk mendapatkan nasihat dan sokongan psikologi. Tak lupa juga, kawan-kawan yang dekat ni kita boleh macam bagilah atau perlukan untuk orang-orang yang macam kita rasa selamat atau kan. So bila kita luar tu sedikit sebenarnya kita boleh lepaskan apa yang kita pendam selama ni. Ni penting juga lah untuk kita cari kaedah yang sesuai dengan diri kita ni untuk dapat sokongan kita dulu. So di sini itu kita dapat jika kita dapat tekanan berterusan ataupun terlalu berat, kita kena macam cepat-cepat dapat bantuan tu daripada pihak profesional lah, iaitu pensyarah ataupun yang berkenaan pasal konseling dan mental. Ada rasa video lah. Oh, inilah video berkaitan dengan ketum dengan golongan B40 tu. Oh, ya ke? Nak tengok lah. Jika dilihat, penyalahgunaan golongan ketum juga meningkat naik dalam kalangan masyarakat. Jadi, boleh awak terangkan sedikit tentang masalah ini dan kenapa ia hanya berlaku dan kebanyakannya berlaku bagi golongan B40? Sebelum tu kita kena kenal terlebih dahulu pokok ketum itu sendiri. Pokok ketum ni dikenali sebagai pokok biak dan ianya merupakan sejenis tumbuhan asli di negara ini dan juga di negara Thailand. Kebanyakan pokok ketum ni ia tumbuh meliar di kawasan-kawasan hutan dan sekitar kampung, terutamanya di negeri-negeri sebelah utara Semenanjung. Kalau dahulu kita dapat lihat daun ketum ni ianya digunakan secara tradisional untuk mengeluarkan angin dalam badan dan meningkatkan tenaga untuk melakukan kerja berat. Malahan air daun ketum ini juga dikatakan telah digunakan sebagai ubat tradisional untuk
merawat penyakit tertentu seperti merawat sakit belakang, demam dan juga batuk. Daun ini direbus dan airnya diminum sebagai pemulih tenaga. Bagaimanapun, air rebusan ni sering disalahgunakan dan mula dijual secara meluas dalam masyarakat kita. Air daun ketum telah disalahgunakan oleh penaga dadah kerana ianya mengandungi bahan-bahan psikoaktif seperti metragenin yang memberi kesan stimulan, sedatif dan juga euforia yang boleh menyebabkan ketagihan berlaku. Penagihan air ketum juga telah menular di kalangan pelajar sekolah di Kedah dan juga Perlis, di mana kebiasaannya ianya melibatkan golongan puas kerana kosnya yang murah dan juga barang ni sedang didapati di kampung-kampung. Jadi, apakah kesan-kesan buruk bakal berlaku kepada mereka yang ketagihan pengambilan ketum dengan cara yang berlebihan? Antara kesan penyalahgunaan ketum ni, ia dikatakan hampir sama dengan kesan penagihan morfin dan juga heroin. Akibatnya, sejak beberapa tahun kebelakangan ni, daun ketum menjadi alternatif bagi penaga morfin dan juga heroin untuk mengurangkan rasa kegiatan mereka apabila mereka tidak mampu untuk mendapatkan bekalan. Walau bagaimanapun, kesan pengambilan daun ketum hanya bertahan selama 2-3 jam sahaja, menyebabkan penagih ni terpaksa mengambil daun ketum secara lebih kerap. Keadaan ini dinamakan sebagai kesan toleran, dan akhirnya menyebabkan pengguna mula menagih daun ketum semula. Menurut Pusat Racun Negara, antara kesan buruk pengambilan daun ketum yang berlebihan seperti susut berat badan, sukar tidur ataupun lebih dikenali sebagai insomnia, sukar membuang air besar, bibir menjadi kering dan kesan lebam dan terbakar pada muka, terutamanya pada bahagian pipi dan juga tiada selera makan. Penyalahgunaan ketum boleh menyebabkan masalah pinggang dan kematian otot. Dulu pernah viral kes di mana seorang individu yang ketagihan minum ketum ni telah masuk ICU disebabkan kegagalan buah pinggang. Salah satu punca peningkatan penyalahgunaan ketum ni juga dikatakan akibat kelemahan akta yang ada berkaitan ketum itu sendiri berbanding dengan dadah yang lain. Jadi, boleh tak awak terangkan berkaitan isu ini dengan lebih lanjut? Kelemahan dan kelompangan undang-undang menyebabkan masalah penyalahgunaan serta penanaman ketum masih berleluasa sehingga ke hari ini. Mengikut Akta Racun 1952, kesalahan bagi ketum adalah bagi mereka yang mengimport, memiliki, mengilang, menyimpan, mengangkut dan mengguna air ketum sahaja. Sedangkan bagi mereka yang menanam pokok ketum kekal bebas. Keadaan ini menyebabkan kegiatan penanaman ketum ni masih dilakukan secara terbuka, terutamanya dalam kalangan penduduk luar bandar kerana perkara ini mampu memberi hasil lumayan kepada mereka. Masalah utama ketum di negara ini adalah ketiadaan undang-undang dan langkah kawalan menghalang penanaman dan tiada langkah kawalan menghalang penanaman tumbuhan ini. Ketum masih dijual kerana ada permintaan. Undang-undang sedia ada, tidak membenarkan pihak berkuasa merampas atau hukuman berat dijatuhkan ke atas penanam dan pengedar. Mengikut Seksyen 30 Kanun 5 Akta Racun 1952 Pindaan 2003, mereka yang disabitkan kesalahan berkaitan ketum boleh dihukum denda maksimum RM10,000 atau penjara sehingga 4 tahun atau kedua-duanya. Ini berbeza bagi masalah pesalah berkaitan dadah mengikut 39B Akta Dadah Berbahaya, yang jika sabit kesalahan ianya boleh dijatuhkan hukuman mati mandatory. Ketiadaan undang-undang yang jelas juga menyebabkan penagih ketum ni tidak dapat dihantar ke pusat pemulihan kerajaan kecuali jika turut dikesan mengambil dadah jenis yang lain. Saya dengar kes penyalahgunaan gam juga banyak berlaku, lagi-lagi dekat golongan masyarakat zaman sekarang ni, iaitu remaja yang bersekolah. Ada tak antara korang yang boleh jelaskan tentang isu penyalahgunaan gam dengan lebih mendalam? Lina tahu. Okey, biar Lina ceritakan kepada awak berdua. Penyalahgunaan gam ni dia menjadi pilihan kepada golongan remaja, terutamanya pelajar sekolah kerana seperti mana yang saya ketahui, golongan remaja ni dia akan mula mencuba untuk membuat ataupun menghidu gam apabila ia meningkat umur 11 hingga 15 tahun.
dan dia akan menjadi gemar untuk melakukannya dan menjadi penghidu yang tega apabila umurnya melonjak 16 hingga 20 tahun. Dan seperti mana kita tahu, lingkungan umur ni merupakan fasa di mana remaja seperti kita melalui fasa akhir balik, yang mana pada semasa fasa tersebut kita akan ingin mencuba sesuatu yang baru, dan ia tidak pelik dan mustahil bagi saya jika seseorang remaja itu mencuba perbuatan seperti main hidugam. Betul tak? Betul juga awak kata tu. Bahan yang menyebabkan kumpulan penghidugam ni menjadi khayal atau hype seperti aerosol, nitrat dan gas kebanyakan terdapat dalam barang kegunaan harian kita. Okey, barang-barang ni juga dia mudah untuk didapati di mana saja dan harga dia pun murah. Jadi, para pelajar ni dia hanya perlukan sekurang-kurangnya RM10 untuk membeli bahan-bahan tersebut. Dan untuk mendapatkan wang ni, para pelajar ni boleh je simpan duit ataupun wang saku yang diberikan oleh ibu bapa untuk ke sekolah. Dan ada juga golongan yang sanggup untuk menggunakan najis lembu untuk menghilangkan ketagihan mereka, kerana mereka tidak ada duit dan najis lembu amat mudah didapati di mana sahaja dan ia tidak perlu untuk dibeli. Undang-undang mengenai kesalahan jual beli gam juga tidak ada yang dikeluarkan oleh kerajaan. Jadi ia perkara yang mudah untuk didapati oleh golongan-golongan pelajar terutamanya. Masalah keluarga juga merupakan antara punca remaja menghidupkan. Betul tak? Hal ini kerana remaja tersebut dikatakan ingin melupakan mengenai masalah yang mereka hadapi. Ya, betul tu. Masalah keluarga juga telah menjadi salah satu punca. Tapi, apakah aplikasi perbuatan menghidupkan ini kepada remaja? Kerana sebagai yang kita tahu, penggunaan bahan terlarang ini pasti akan menunjukkan kesannya setelah kita menggunakannya. Implikasi perbuatan ni, dia boleh dikatakan sama je seperti kesan penggunaan bahan terlarang yang lain. Tapi jika ingin diterangkan atau dikelaskan, perbuatan hidugam ni sudah pastilah akan menyebabkan yang orang yang menghidu itu menjadi khayal disebabkan suatu bahan yang dikenali sebagai toluen yang memberikan bau kepada gam tersebut. Ia merupakan bahan yang mudah meruap, jadi dia akan menyebabkan pelaku itu menjadi hype yang akan menjurus kepada pelaku tersebut mendapat keseronokan yang melampau atau dikenali sebagai euforia. Selain itu, pelajar ni ataupun penghidu yang terdiri daripada para pelajar ni, dia akan berkesan kepada pelajaran. Ialah sebab yang mana kita tahu apabila dia menjadi khayal, sudah pasti dia tak akan menumpukan sepenuhnya perhatian semasa cikgu mengajar, dan dia juga akan sering ponteng ke sekolah. Jadi dia akan dibuang sekolah dan masa depannya akan hancur. Dari segi masyarakat pula, perspektif masyarakat ni selalunya pada golongan-golongan yang mengambil bahan terlarang ni sudah pasti memandang jijik, kerana mereka akan merasa tidak selamat disebabkan golongan ini yang terdiri daripada penghidugam ni akan melakukan sesuatu perkara di luar kawalan mereka. Jadi penghidugam ni berkemungkinan tinggi untuk melakukan jenayah atau lakukan perkara yang akan mengancam keselamatan mereka, kerana mereka melakukan sesuatu perkara itu di luar kawalan mereka sendiri. Dan setelah masa depan para pelajar ni hancur, mereka juga tidak akan diterima di mana-mana tempat bekerja, kerana mereka tidak dapat melakukan sesuatu pekerjaan itu dengan teliti dan bersesuaian dengan perintah oleh bos mereka. Jadi, adakah perbuatan menghidupkan ini akan menyebabkan kematian? Ya, boleh. Sebab setengah orang akan menganggap perbuatan menghidupkan ni tidak akan menyebabkan kematian. Dan saya juga merupakan salah seorang yang tergolong dalam golongan yang berpendapat sedemikian. Tapi dia telah menyedarkan saya apabila saya telah kehilangan seorang rakan saya disebabkan perbuatan menghidupkan ini. Perbuatan ataupun kematian ni dikatakan bermula apabila golongan-golongan penghidupkan ni akan disisir oleh masyarakat. Dan setelah mereka disisir, sudah pasti mereka akan mengalami kemurungan dan ia akan menjurus kepada perbuatan membunuh diri disebabkan mereka tidak dapat menanggapi akan cemuhan-cemuhan yang diberikan oleh masyarakat sekeliling. Selain itu, kematian disebabkan lemas semasa melakukan perbuatan menghidupkan juga telah direkodkan, kerana semasa penghidu-penghidu ini menghidupkan, mereka akan menutup hidung dan mulut mereka daripada memperoleh sebarang oksigen dan bau-bauan yang
terhasil daripada gam ini akan memerangkap hidung mereka dan menghalang oksigen daripada masuk. Terdapat juga kes yang dikatakan mereka telah tercekik oleh muntah mereka sendiri yang berlaku semasa mereka tidak sedarkan diri, kerana muntah merupakan salah satu kesan yang diterima oleh penghidu gam tersebut setelah mereka menghidu gam. Nampaknya gam ni juga berbahaya sama seperti bahan terlarang yang lain. Namun mengapakah kesalahan ini tidak mempunyai akta yang tersendiri dan mengapa pihak AADK itu sendiri tidak merancang sesuatu program yang bersesuaian bagi menghalang perbuatan menghidu gam ini dari terus berlaku? Boleh awak jelaskan? Hal ini perkara tersebut dikatakan kerana di Malaysia dia tidak terdapat kajian yang meluas mengenai perbuatan menghidu gam ni. Jadi pihak AADK itu sendiri tidak dapat melakukan atau merancang suatu program atau inisiatif yang khas untuk membanteras atau menghalang perbuatan menghidu gam ini daripada berleluasa. Selain itu, akta yang berkaitan dengan perbuatan menghidu gam ini juga tidak dapat dilakukan disebabkan perkara tersebut. Dan perbuatan menghidu gam ni, seperti mana kita tahu, mungkin ia merupakan salah satu daripada bahan terlarang, tetapi ia tidak termasuk dalam definisi dadah yang menurut Seksyen 2 Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membolehkannya untuk mempunyai akta yang dapat dijadikan panduan untuk membanteras perbuatan menghidu gam ini. Dan bagi pendapat saya, kerajaan mempunyai sebab yang relevan untuk tidak mengeluarkan akta mengenainya, kerana gam ni dia terdiri daripada bahan-bahan yang menjadi kegunaan seharian kita. Jadi pihak kerajaan tidak bersesuka hati untuk menghalang atau menyekat bahan-bahan ini daripada terus dibeli atau dikeluarkan, kerana ia mungkin akan memberikan kesan yang buruk dan menimbulkan kemarahan daripada golongan masyarakat itu sendiri. Rumusannya, dadah ni mempunyai 1001 keburukan. Jadi marilah sama-sama kita menangani masalah dadah ni supaya Malaysia lebih aman dan makmur pada masa akan datang.